Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتانا اليقين. أما بعد. Sidang penonton, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sama-sama duduk di dalam majlis ilmu secara online. Dan Alhamdulillah kita juga baru sahaja melepasi 10 Muharram. Moga-moga siapa yang dapat berpuasa pada 10 Muharram dan juga 9 Muharram, moga-moga Allah Ta'ala menerima pahala puasanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi Alhamdulillah, jadi insyaAllah pada hari ini dalam sesi kuliah bersama dengan Akademi Imtiaz bersama saya Ustaz Kutaibah, insyaAllah hari ini kita akan kupaskan, kita akan sambung pengajian hadis kita daripada kitab Al-Arba'in Imam Nawawi, iaitu hadis 40 daripada Imam Nawawi rahimahullah. Jadi insyaAllah pada hari ini insyaAllah saya akan kongsikan kepada hadirin dan hadirat para penonton di sana berkaitan dengan halal dan haram dan juga syarat penerimaan sesuatu amal. Jadi insyaAllah kalau siapa yang ada kitab hadis 40 nak sama-sama buka mengaji bersama-sama, boleh buka hadis yang ke-6 pada hari ini. InsyaAllah kita akan mulakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan hadis yang ke-6. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Abdillah. Abi Abdillah ni bukan nama. Bukan nama. Tetapi dia panggilan, iaitu ayah kepada Abdullah. Anak dia Abdullah. Jadi siapakah nama dia? Iaitulah An-Nu'man bin Bashir. Ini sahabat Nabi SAW yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man anak, Bashir ayah dia. Jadi radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberkati keduanya. Apa maksudnya? Bermakna Nu'man dan Bashir dua-duanya adalah Islam. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW. Jadi hadis ni daripada An-Nu'man bin Bashir. Qala, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi Nu'man bin Bashir ni dia kata Sami'tu Rasulullah, aku dengar. Aku dengar, bermakna dia bukan ramai-ramai yang dengar, seorang saja. Nu'man bin Bashir mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi katakan? Pertama, innal halalu bayyinun. Sesungguhnya al-halal. Bila sebut halal ni, al-halal maksudnya perkara-perkara yang halal. Bayyinun. Bayyinun ni maksudnya sangat jelas. Bayyin, jelas. Jadi bayyinun, ulama kata macam mana disebutkan bayyinun? Pertama sekali ada nas. Sama ada nas itu daripada Al-Quran dan hadis. Ataupun dalam bahasa usul fiqhnya kita panggil muhkam. Jelas. Tidak ada syubhah. Jadi halal itu jelas, ada dalil dan ada nas dan juga ijma' ulama terhadap perkara tersebut bahawa ianya adalah halal. Banyak perkara.
Ha. Benda yang halal ni banyak. Okey, benda yang haram tu sikit. Yang boleh ni banyak. Yang tak boleh tu sikit. Okey, kita katalah, okey, nak makan gula-gula boleh? Boleh. Nak makan nasi boleh? Boleh. Nak makan ayam boleh? Boleh. Nak makan burung boleh? Boleh. Nak makan ikan boleh? Udang, ketam, semua boleh. Sotong pun boleh. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh makan bangkai, okey. Tak boleh minum arak, okey, tak boleh makan daging khinzir, okay? Dan juga makan makanan yang haram. Okay? Jadi al-halalu bayyinun, jelas itu jelas. Halal itu jelas. Okay? Ada dalam Quran. Jadi kalau kita nak cari benda halal ni, tengok dalil-dalil, ikut. Dah jelas dalam Al-Quran. Termasuklah bukan makanan saja. Okay? Termasuk juga dalam amal ibadah kita, muamalah kita, muamalah Islam. Contohnya jual beli halal, okey, sewa halal, okey, melainkan cara sewa yang haram, okey, ataupun kita menjual benda yang haram, okey, ataupun kita terlibat dengan riba, haram, okey, dan juga transaksi-transaksi yang tidak patuh syariah, itu semua haram. Okay. Jadi innal halalu bayyinun. Okay. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wal harama bayyinun. Dan perkara yang haram juga jelas. Jelas macam mana? Ada dalam Quran, ada dalam hadis, dan ijma' ulama' mengatakan perkara itu haram. Contohnya berzina. Okay. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Okay. Maksudnya, bila ada ancaman, ada azab daripada Allah terhadap pelaku perkara tersebut, bermakna perkara itu haram. Okay, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Okey, pencuri lelaki, pencuri perempuan kena sebat. Okey, kalau penzina perempuan dan penzina lelaki kenapa? Kena sebat juga. Okey. Kalau yang dah kahwin, kita panggil muhsin. Okey. Kena rejam. Nampak? Maksudnya kalau perbuatan itu tidak ada ancaman dan azab daripada Allah, azab daripada hukuman daripada dunia, maka perkara itu kalau ada, bermakna benda itu haram untuk kita lakukan. Termasuk juga makanan. Okey. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsum min amali syaitan. Innamal khamru, arak. Okey. Sesungguhnya arak. Innamal khamru wal maisir, judi. Wal azlam, tilik nasib. Pergi tilik nasib, jumpa orang tilik nasib. Tolong tilik nasib saya. Hari ni orang panggil tafaul ke? Maksudnya hari ni positif ke ataupun negatif? Hari ni sial ke ataupun hari ni baik, tuah? Mana satu? Hari ni bertuah ke hari ni sial? Dia pun pergi tilik, oh hari ni akan dapat sial. Contoh kan? Ataupun nak pilih sesuatu, tolong tilipkan, kalau aku dapat ni, dapat tuah ke dapat sebaliknya. Jadi ni 3 ni jelas dalam Quran. Okey. Arak, judi, okey, dan juga tilik nasib min amali syaitan, termasuk daripada amalan syaitan. Benda itu haram. Fajtanibu, maka kamu jauhilah perkara tersebut. Okey. Jadi larangan itu jelas haram. Jadi wal harama bayyinun, benda haram ni jelas. Okey. Sama juga dalam muamalat kita, okey. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Jelas Allah menggunakan kalimah haram dalam riba. Okey. Tapi berapa ramai kita dah tahu riba ni, riba sama ada riba nasiah ke, riba fuduli ke, jenis-jenis riba, tak kisah. Semua riba sama ada riba jahili ke, semua jenis riba ini semuanya adalah haram. Okay? Tetapi berapa ramai kita yang tutup mata. Okay? Bila mana terlibat dengan riba ni, kita tidak bersungguh-sungguh menjaga diri kita daripada perkara riba. Kadang-kadang kita bermudah-mudah dan kita rasa kita terselamat daripada riba. Okay? Tapi sebenarnya riba itu haram. Jelas disebut wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Okay? Jadi
segala perkara yang telah diijma'kan oleh ulama. Okay? Perkara itu haram, haram. Mencuri haram, berzina haram, minum arak haram, makan bangkai haram. Okay? Tak ada ulama yang kata tak haram. Semua ijma' ke atas perkara tersebut bahawa ianya adalah haram. Okay? Jadi kalau benda tu tidak ijma', tidak disepakati, tidak jika berlaku khilaf, mesti takkan jadi ijma'. Mesti benda itu takkan yakin. Dia akan masuk dalam peringkat yang ketiga selepas ni. Okay? Jadi benda halal, benda haram, dua-dua ni telah diijma'kan, telah disepakati ulama' perkara ini halal. Telah disepakati bahawa ini haram. Sebab apa? Sebab benda ni jelas, bayyinun, muhkamun, jelas dan muhkam, tidak ada syubhah. Okay? Jadi masuk lagi yang ketiga, wa bainahuma umurun wa bainahuma mushtabihat. Dalam ayat dari riwayat lain umurun mushtabihat. Dalam hadis ni wa bainahuma mushtabihatun. Okay? Dan di antara keduanya, ini halal jelas, ini haram jelas. Antara dia ni, antara ni halal ni haram, tengah-tengah ni mushtabihatun. Okay? Perkara yang sama-sama, la ya'lamuhunna kathirun minan nas, yang mana perkara syubhat ini tidaklah diketahui kebanyakan manusia. Okay? Sebab apa tidak diketahui kebanyakan manusia? Sebab perkara itu tidak jelas halalkah atau haramkah. Tak tahu mana satu. Jadi yang tahu benda itu halal atau haram siapa? Iaitulah orang-orang yang boleh memahami dalil-dalil Quran. Para mujtahidin, para ulama yang faham tentang dalil Quran. Okey, jadi dalam perkara yang tidak ada nas, okey, dia boleh kiaskan dengan perkara yang ada nas. Okey. Contohnya macam kita minum air, tapi air tu mabuk. Boleh memabukkan. Okey. Tak kisah air apa pun, tetapi perkara air tersebut boleh memabukkan. Jadi kalau kita tengok air tu, dia punya nama tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, tetapi sifat dan perkara tersebut ada, kesan-kesan dia ada. Jadi kalau orang biasa, bila nama itu tak ada dalam hadis, dalam Quran, sudah pasti dia tidak ada dalam larangan. Tetapi orang yang cerdik pandai, orang yang alim, orang yang faham bahawa larangan arak itu likulli muskarin haram, setiap perkara yang memabukkan haram. Okey, jadi tak perlu nama arak, asalkan perkara itu kena, ada sifat, ada ilah yang sama pada perkara yang haram, maka dia boleh dikiaskan. Maka hukumnya pun samalah macam arak juga. Jadi air yang memabukkan, walaupun bukan nama arak, tetap dia hukumnya sama macam arak. Jadi siapa yang boleh tahu benda ni? Tidak lain dan tidak bukan, iaitu orang yang faham terhadap agama, yang faham terhadap dalil-dalil Quran. Jadi dalam bab syubhah ini, okay, ulama membahagikan kepada 3. Okay. Syubhah yang pertama, okay, syubhah yang pertama ni kita namakan keadaan dia asalnya haram, tetapi kita syak ataupun kita ragu bahawa benda tu halal. Banyak. Okay. Contoh benda haram. Okay, benda haram. Okay. Kita makan contohlah arak. Kita ambilkan contohnya arak. Okay. Okay. Benda tu haram, tetapi bila mana kita berada dalam keadaan susah, okay, dalam keadaan susah ni, okay, tapi kita masih ada air, ada pilihan air dan sebagainya, okay, cuma dalam keadaan tu kita tengok, kita rasa kita perlu menggunakan arak tersebut. Pada masa sama masih ada air untuk kita minum, okay. Jadi dia rasa timbul, sekarang ni dalam keadaan perlu ni, adakah arak ni jadi halal ataupun tidak untuk digunakan, untuk diminum. Okay. Jadi itu syubhah juga. Benda tu asalnya haram, tiba-tiba timbul syubhah, timbul keraguan, adakah benda itu jadi halal. Okay, contoh lain, okay, orang sembelih. Okay, sembelih lembu. Okay, ada 2 orang sembelih. 2 orang sembelih. Okay, jadi kita ingat halal. Kita tanya tukang sembelih. Okay, siapa tukang sembelih ni? Okay, rupanya 2 orang tu, salah seorangnya Islam, salah seorangnya lagi bukan Islam. Okay, jadi sudah pasti dua-dua ni
salah satu daripada mesti ada yang haram, tak boleh makan. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam tu dia sembelih tanpa nama Allah, tak sebut nama Allah, tak baca bismillah, tak baca Allahu Akbar. Okey, orang yang Islam tu insya-Allah lah halal. Okey, jadi sekarang ni dua-dua. Kita nak makan yang mana? Ni dia dah kerat lah, dah potong-potong daging, dah siap dah semua. Jadi dah campur dah semua. Jadi kita nak makan ke tak nak makan ni? Jadi benda ni haram, tetapi kita ragu bahawa boleh jadi halal sebab ada orang Islam sembelih. Okey? Jadi ulama kata bila mana perkara itu haram dan kita meragui halalnya, maka kita perlu dapatkan pengesahan dahulu. Dapatkan pembuktian dahulu sehingga kita yakin baru kita boleh buat benda tu. Jadi kalau kita boleh sahkan, okey, yang sembelih tadi, yang orang kafir tadi, yang bukan Islam tadi sembelih yang ini. Okey, daging yang kat sini, okey, dah asing, tak campur. Jadi yang sebelah ni yang halal. Baru boleh ambil halal tu. Tapi kalau kita tak dapat bezakan yang mana dah halal, yang mana halal dan haram, tidak dapat pastikan dengan yakin yang orang Islam ini yang apa? Yang sembelih daging yang mana satu dan yang bukan Islam tadi sembelih yang mana satu, maka jangan ambil. Okey, bermakna kita berada dalam perkara syubhah, tak tahu mana satu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ulama kata syubhah ni asalnya halal dan diragui haram. Okey, maksudnya asalnya boleh dan diragui tidak boleh. Okey, contohnya paling senang, kita berada dalam keadaan berwuduk. Okay. Bermakna kita boleh untuk semayang, dihalalkan untuk semayang. Okay. Okay, kita pun pergi masjid. Pergi masjid, tiba-tiba kita syak, kita batal wuduk. Sebab apa? Sebab bila batal wuduk tak boleh semayang, haram untuk kita semayang. Jadi okay, asalnya halal, tiba-tiba syak bahawa kita berada dalam keadaan haram untuk semayang. Okay. Jadi ulama kata kalaulah asalnya halal dan kita syak benda haram, maka syak itu tertolak sendiri. Sebab yang yakinnya apa? Yang yakin adalah yang halal. Al-yaqin la yazulu bisyak. Okey, keyakinan itu tidak akan hilang disebabkan keraguan. Okey, benda yang dah yakin. Okey, kita dah yakin dah. Okey, kita ni ambil wuduk kat rumah. Tapi dalam perjalanan tu, dalam kereta ke macam mana, kita rasa perut tak sedap contohnya. Jadi kita sangka kita terkentut ataupun kita sangka terbatal sembahyang. Tapi tak ada bukti, tak ada sebab. Tak ada pun tanda-tanda yang kita terkentut. Cuma bunyi saja. Dalam perut saja. Perut tak sedap. Okay? Jadi Nabi kata kalaulah seseorang itu pergi sembahyang dan ada sesuatu yang berbunyi dalam perutnya. Okay? Jadi Nabi kata jangan tinggalkan sembahyang sehinggalah ada bau ataupun ada bunyi. Ada bau ataupun ada bunyi. Jadi Nabi nak ajar bahawa kalau kita sembahyang, kita dah yakin kita tengah sembahyang ni. Okey, bermakna kita dalam keadaan berwuduk kan. Tiba-tiba kita rasa perut kita tak sedap. Okey, Nabi kata kekalkan keyakinan itu sehinggalah ada sesuatu bukti yang membatalkan keyakinan itu, iaitulah bunyi ataupun bau. Kalau setakat dalam perut saja bunyi, rasa tak sedap perut apa semua, belum lagi menjadi terbatal. Belum jadi terbatal sebab apa? Sebab masih syak lagi. Tetapi kalaulah ada bunyi, okey, assalamualaikum lah, terus boleh keluar assalamualaikum dan boleh keluar sebab dah terbatal. Okey. Jadi Nabi kata yang kedua ni maksudnya daripada halal kepada haram, kekal keadaan halalnya. Okey. Kalau benda haram kepada halal, okey, tak boleh kita terus asal ada syak kepada halal terus ambil, tak boleh. Bila syak benda tu haram asal kepada halal, nak berpindah mesti dengan keyakinan. Sama juga kalau benda halal syak menjadi perkara itu jadi haram, okey, yang syak itu terbatal secara automatik. Okey. Dan yang ketiga, syubhah yang ketiga yang paling susah sekali, iaitu syubhah yang mana halal dan haramnya sama berat. Kata 50% halal, 50% haram. Sebab apa? Sebab dalam perkara haram itu ada perkara yang maksud dalam perkara itu ada yang menyerupai halal, ada yang menyerupai haram. Okey. Contoh. Jual beli. Okey, jual beli. Okey. Benda senang lah. Contohnya kita kata arak.
Okey, arak kan. Arak haram kan? Okey, itu 100% haram. Okey. Tapi kalaulah kita kata kita beli air alkohol yang persennya rendah. Okey. Dari satu sudut nama tak ada kan? Nama haram tu tak ada, arak tak ada. Yang ada adalah nama lain. Jadi dia menyerupai halal. Okay. Dan alkohol pun kurang. Okay, dia menyerupai halal. Sebab bila kurang, kemungkinan untuk mabuk tu kurang. Nampak? Jadi situasi tu, air alkohol yang kurang itu, yang kurang alkohol tu, dia satu sudut dia menyerupai haram sebab apa? Sebab walaupun sikit alkohol itu boleh membawa mabuk. Okay. Tetapi dia juga kurang memabukkan. Nampak tak? Jadi dia 50-50. Oh, lemak. Malah satu ni. Jadi alkohol ni boleh minum ke tak boleh minum ni? Jadi di sinilah peranan ulama dan para mujtahid dan mufti untuk mengeluarkan dan menetapkan hukum. Okay. Dalam perkara-perkara macam ni kena rujuk kepada para imam, para mufti dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh majlis fatwa. Banyak dah. Kita setiap negeri, alhamdulillah, setiap negeri di Malaysia ini ada badan fatwa dia. Okay. Dan ada juga di peringkat antarabangsa, kita panggil muzakarah fatwa, antarabangsa. Okay. Jadi setiap ni akan bermuzakarah, berbincang dan mengeluarkan hukum. Okay. Jadi atas kita saja nak ikut ataupun tidak. Sepatutnya kalau dalam perkara itu kita syubhah 50-50, rujuklah kepada orang yang pakar. Rujuklah kepada alim ulama untuk dapatkan hukum yang betul. Okey. Jadi insya-Allah kita berehat sekejap sebentar. Okey. Selepas ni kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi bacaan kita dalam hadis ini insya-Allah. Okey. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Imtiaz Academy. Imtiaz Academy adalah sebuah pusat pengajian Al-Quran dan bahasa Arab secara online dan bersemuka. Boleh belajar bila-bila masa dan di mana sahaja anda berada. Antara program yang ditawarkan adalah kelas talaki bersanad, kelas tahsin tilawah, kelas tahfiz dewasa, kelas tahfiz kanak-kanak, kelas tajwid dan kelas qiraati. Antara program bahasa Arab yang ditawarkan adalah seperti kelas bahasa Arab Al-Quran, kelas bahasa Arab komunikasi, kelas tata bahasa Arab, kelas 10 minit bahasa Arab, kelas bahasa Arab intensif SPN dan STAM, kelas bahasa Arab intensif syarikat korporat dan kelas program keluarga. Kami adalah ingin menyampaikan ilmu Al-Quran dan bahasa Arab serta ilmu agama yang diambil dari kitab Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berminat di mana-mana sahaja di seluruh dunia. Imtiaz Academy mempunyai pelbagai pilihan program Al-Quran dan bahasa Arab. Antara keistimewaan program Imtiaz Academy adalah mempunyai tenaga pengajar yang ramai daripada negara Malaysia dan juga negara Arab yang mempunyai ijazah sanad yang bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imtiaz Academy terbuka kepada semua peringkat umur. Anda boleh belajar di Imtiaz from zero to hero. Jom daftar sekarang. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi 011-7148-4657 atau emailkan kepada kami di academyimtiaz@gmail.com. Anda juga boleh layari website kami di www.imtiazacademy.com.my. Alhamdulillah bertemu kembali kita dalam kuliah hadis Al-Arba'in Imam 40, hadis 40 Imam Nawawi. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Jadi 3 perkara syubhah yang saya sebutkan tadi, daripada ulama, 3 ni, kalaulah perkara itu asalnya haram, kita rasa halal, tidak boleh pergi ke halal melainkan yakin. Begitu juga sekiranya perkara yang asalnya halal kita syak menjadi haram, maka kita tinggalkan yang syak.
sudah pasti yang halal itu yakin. Dan yang ketiga, iaitulah kedua-duanya sama berat. Halal separuh, haram separuh. Jadi tak tahu nak tentu yang mana, maka kena dapatkan kepastian daripada ulama. Dapatkan jawapan daripada orang yang alim. Kalau tetap tak ada jawapan, maka kita kena tiru sifat Nabi SAW. Apa dia? Iaitulah sifat wara'. Sifat wara' ini, okey, bukan dia zuhud, bukan dia tinggalkan dunia, bukan. Sifat wara' ini, okey, adalah seseorang itu meninggalkan perkara syubhah ataupun perkara-perkara yang halal, okey, kerana disangkakan ianya haram. Maksudnya, ada tak perkara yang halal? Banyak tak perkara yang halal? Banyak. Okay, dalam banyak-banyak yang halal ni, ada tak halal-halal yang ada kemungkinan haram? Ataupun ada syubhah-syubhah. Jadi syubhah dan ada kemungkinan haram ni, orang yang wara', dia tak akan ke situ. Dia jadi pendinding, dia akan blok. Dia akan tutup terus. Ni pintu-pintu yang ada kemungkinan, terus tutup. Dia tak nak terlibat. Dia nak kalau boleh bersih hati dia, dapat benda yang halal sahaja. Makan makanan dia semua benda halal. Hati dia semua benda yang baik. Tak nak bercampur dengan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syubhah. Okey. Kita tengok hadis, kita sambung lagi. Okey. Famanittaqa asyubuhati. Okey, barang siapa yang bertakwa. Okey, ataupun yang berlindung diri, okey, yang memperisai. Okey, memperisaikan diri dia, berlindung. Okey, daripada perkara asyubuhati, perkara syubhat-syubhat. Okay. Nabi kata macam mana? Istabra'a lidinihi wa irdihi. Okey, bebas. Okey, terselamat untuk agamanya dan untuk maruahnya. Okey. Okey, kita tengok contoh. Kalaulah perkara syubhat. Okey, ni sebelum keluar fatwa lah, kita bayangkan contohnya isap rokok. Okey. Walaupun sekarang dah keluar fatwa dah. Okey, haram ke, makruh ke, dah ada. Kita rujuk kepada badan fatwa. Okey, cuba bayangkan kalau tak ada lagi hukuman tu. Kita bayangkan mula-mula orang isap rokok. Okey. Rokok ni boleh mendatangkan mudarat. Okey, jadi kalau kita fikir zaman Nabi ada tak rokok? Tak ada. Okey. Jadi ada tak dalil yang jelas mengatakan rokok ni haram ke dan sebagainya? Tak ada. Okey. Jadi dia kemungkinan halal. Okey. Tetapi pada satu sudut dia kemungkinan haram sebab dia memudaratkan diri. Okey. Jadi kalaulah orang yang wara', dia langsung tak ambil rokok tu. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan, walaupun kita kata mungkin halal, tetapi mungkin tak haram, mungkin. Jadi Nabi kata, barang siapa yang berlindung diri daripada perkara syubhah, istabra'a lidinihi wa irdihi. Agama selamat, maruah pun selamat. Okey, kita tengok orang tu, okey, insya-Allah ni orang baik. Sebab apa? Sebab dia tak isap rokok, bermakna dia terselamat terus. Okey, daripada fikiran-fikiran negatif, sangkaan-sangkaan negatif terhadap orang tersebut. Jadi maruah dia pun selamat. Cuba kalau dia kata halal tapi dia isap rokok, ada tak kemungkinan orang akan cemuh juga? Bermakna tercemar juga dia punya maruah dia, walaupun dalam sangkaan dia rokok itu halal. Nampak tak? Jadi Nabi yang nak ajar untuk kita nak bebaskan agama kita dan juga maruah kita daripada apa-apa keburukan, apa-apa cercaan dan apa-apa yang menjatuhkan, menghinakan kita. Tinggal terus benda yang syubhat. InsyaAllah memang selamat. Kita punya maruah kita pun selamat, terjaga daripada dipandang serong dan dipandang hina. Okey. Mungkin boleh jadi syubhat tu halal. Okey. Tetapi terselamat tak maruahnya? Tak selamat. Okey. Jadi Nabi kata barang siapa yang berlindung diri daripada perkara syubhat, agama dan maruahnya selamat. Okey. Dan Nabi kata waman waqa'a fi syubuhati, dan barang siapa yang melakukan perkara syubhat ataupun jatuh dalam perkara syubhat, Nabi kata waqa'a fil harami, dia akan jatuh juga ke dalam perkara haram. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam keadaan dia tak jelas hukum hakam dia. Halal ke haram? Halal ke haram? Okey. Tak apalah, masuk je lah. Macam pelaburan-pelaburan yang tidak jelas patuh syariah ataupun tidak. Ini
untung cepat ni. Pelaburan ni boleh menguntungkan ni. Tapi hukum dia macam mana? Tak jelas. Halal ke haram? Halal ke haram? Kita pun tak tanya ustaz ke, tak tanya orang yang pakar ke. Kita rasa tak apa. Benda ni halal kot. Jadi kita masuk dalam keadaan, masih dalam keadaan syubhah. 50-50. Jadi kita masuk tu, Nabi kata masuk dalam syubhah tu waqa'a fil haram. Akan jatuh dalam perkara haram. Sebab apa? Sebab dia tak nak cuba untuk meyakinkan sebenarnya hukumnya halal ke atau haram. Jadi kalau orang yang istabra'a lidinihi tadi, orang yang nak jaga, nak bebaskan agama daripada nak bebaskan maruah dia daripada tercela, tak ambil terus. Jadi kalau orang betul-betul nak masuk dalam perkara tersebut, perkara pertama dia kena sahkan dahulu. Sahkan perkara itu halal ke haram. Kena dapat yakin. Jangan kita masuk dalam apa-apa perkara pun, perbuatan kita ke, tak kisahlah jual beli ke ataupun perbuatan harian kita ke, nak buat benda tu jangan buat dalam keadaan kita syubhah. Dapatkan kepastian, dapatkan hukum akan, dapatkan penjelasan daripada ulama. Jadi Nabi SAW datangkan satu perumpamaan. Okay? Macam mana perumpamaan dia? Karra'i yar'a haulal himam. Seperti mana seseorang pengembala, okay, dia bawa kambing-kambing dia mengembala di haulal hima, di sekitar ataupun di tepi-tepi kawasan larangan. Jadi ulama kata hima ni apa? Hima ni adalah kawasan larangan. Okay? Kawasan larangan yang tidak boleh dimasuki oleh haiwan ternakan lain. Okay? Jadi setiap raja ni, setiap pemimpin-pemimpin ni, dia istana, dia ada kawasan larangan dia. Okay? Kawasan larangan ni, okay, tidak boleh haiwan-haiwan lain, orang-orang, rakyat dia dan sebagainya masuk kawasan larangan tersebut. Sebab kawasan hima ni hanya untuk haiwan raja saja. Okay? Jadi Nabi kata seperti mana pengembala bawa kami tu duduk kat tepi-tepi tu. Duduk kat tepi-tepi sempadan kawasan larangan. Agak-agaklah kambing ni ada tak yang degil? Ada tak yang tiba-tiba dia masuk kawasan yang haram itu, kawasan yang dilarang itu dan dia memakan daripada rumput tersebut? Kemungkinan tak? Kemungkinan. Okey, jadi Nabi kata begitulah keadaannya orang yang duduk kat tepi-tepi ni, okey, macam orang yang tengah dalam syubhah. Okey, nak kata halal ke nak kata haram, dan dia kemungkinan tak masuk dalam haram, masuk dalam larangan tersebut mungkin. Jadi Nabi kata orang yang terlibat dengan perkara syubhat, maka dia akan jatuh dalam perkara haram. Samalah seperti pengembala yang bawa haiwan pengembalaannya di tepi-tepi kawasan yang dilarang. Yushiku ayyarta'a fihi, disyaki, diragui bahawa sebahagian kambing-kambing ataupun daripada haiwan yang dibawa itu akan meragut rumput, memakan makanan daripada kawasan larangan tersebut. Okey. Jadi benda tu yang kita nampak depan mata kan. Jadi Nabi jawab, Nabi bawa daripada gambaran contoh yang depan mata kita ni, begitulah. Okey. Ala wa inna likulli malikin hima. Okey. Ketahuilah bahawa sesungguhnya setiap raja itu ada tempat larangannya. Wa inna himallahi maharimuhu, dan tempat larangan bagi Allah Subhanahu wa taala itu di mana? Iaitulah fi maharimuhu. Okey, wa inna himallahi maharimuhu, dan sesungguhnya kawasan larangan bagi Allah itu semua perkara yang diharamkan. Luar daripada kawasan haram halal. Okey, tapi kalau sempadan itu syubhah. Syubhah. Jadi kita nampak tadi Nabi datangkan satu orang kata satu contoh yang depan mata kita, pengembala. Okey, jadi begitulah keadaan kawasan larangan Allah. Allah pun ada kawasan larangan, iaitu apa? Iaitulah semua perkara-perkara yang haram. Jadi kalau kita tak nak termasuk dalam kawasan yang haram, termasuk dalam kawasan yang dilarang, okey, jauhkan sedikit. Okey, jauhkan diri daripada mendekati kawasan larangan. Jadi jauh itu, okey, kita menjarakkan tu bermakna kita meninggalkan syubhah. Okey. Kemudian Nabi SAW sambung lagi dalam hadis tu. Nabi datangkan suatu keadaan menceritakan tentang
tentang hati. Kita tengok. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Okay. Ketahuilah bahawa dalam sesuatu jasad itu, dalam jasad seseorang itu, mudghatan iaitu seketul daging. Seketul daging. Yang mana daging ini tak kisahlah daging bentuk apa pun dia tak sebut. Okay? Yang penting ada seketul daging. Dalam badan kita ada seketul daging. Sama ada dekat atas ke, dekat tengah ni ke, dekat bawah ke, dekat tepi ke. Okay? Nabi kata ada seketul daging. Okay? Yang mana idza saluhat, bila mana daging ini baik, bersih, okey, saluhat, salah, baik, saluhal jasadu kullu. Jadi daging ini baik, seluruh badannya baik. Okey. Wa iza fasadat, kalaulah hati ini, kalaulah daging ini rosak, musnah, fasadal jasadu kulluhu, okey, maka rosaklah seluruh badannya, ala wahiyya alqalbu. Jadi Nabi kata daging seketul daging ini adalah qalbu. Okay. Qalbu ni, okay, hati. Okay. Hati ni kalau kita tengok macam kita beli ayam lah. Hati ni kalau kita sebut hati ayam, hati lembu, dia kat sini kan dia satu daging yang daripada darah. Okay. Jadi adakah itu hati yang dimaksudkan? Jadi ulama khilaf kat sini. Okay. Ulama kata yang pertama, hati ni yang dimaksudkan adalah hati nurani. Okay. Sebab apa? Sebab banyak dalam Al-Quran menyebut. Okay. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ni ada hati tetapi tidak memikirkan dengannya. Bermakna hati ini digunakan untuk berfikir. Kalaulah hati yang dimasukkan hati darah itu, okay, dia bukan berfungsi sebagai berfikir. Tetapi dia berfungsi sebagai apa? Sebagai dia menapis perkara-perkara yang kotor, menapis lah. Kalau ada benda-benda racun dan sebagainya, dia menapis. Itu fungsi hati. Rosak hati, maka boleh rosak lah, okay, fungsi-fungsi yang berada kat dalamnya. Tapi yang dimasukkan oleh ulama, hati ini adalah yang digunakan adalah yafqahuna biha, yang boleh berfikir. Okay. Bila Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka qalban salima, hati yang sejahtera. Okay. Disebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada, pada hari yang tidak ada faedah harta dan anak pinak melainkan orang yang datang dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera tu macam mana? Hati nurani yang sejahtera. Okay. Jadi hati ni, adakah hati ini akal? Padahal kita manusia kan kalau berfikir menggunakan akal, betul tak? Okay. Tapi rupa-rupanya hati ini sebelum akal lagi. Sebelum kita berfikir, sebenarnya dia datang daripada hati. Daripada hati. Hati tu kat mana? Hati tu kat mana? Kat sini ke? Kat bawah ke? Jadi hati tu berada dalam diri. Sebab tu orang kata tepuk dada tanya iman. Okey. Jadi tepuk dada ni adakah hati di sini? Jadi hati tu tak penting di mana, yang penting setiap dalam diri tu ada satu hati yang digunakan untuk berfikir. Jadi Nabi kata kalaulah hati ini baik, saluhal jasadu kulluhu, maka baiklah seluruh tubuh badannya. Kalau sebaliknya rosaklah seluruh tubuh badannya. Sebab apa? Okey, cuba kita kaitkan okay. Kenapa Nabi cerita tentang halal haram, tiba-tiba cerita tentang hati? Rupa-rupanya hati ini baik dan buruk itu bersangkutan dengan apa yang kita makan. Kalau kita makan benda haram, maka hati akan rosak. Okay? Kalau kita makan benda halal, maka hati kita akan baik. Jadi Nabi kata kalaulah kita okey, baik, bermakna makan benda halal, terselamat daripada syubhat, maka amalan-amalan kita seluruh tubuh badan kita akan baik. Okay? Sebab apa? Bila hati baik, ikhlas tak jiwa kita, ikhlas tak hati kita, tenang tak hati kita, tenang. Jadi kita boleh apa? Bolehlah dapat pahala daripada ibadat yang kita buat kerana ikhlas. Okey, kita berhenti seketika. Okey, kita datang, kita akan jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Okey. Assalamualaikum. Ada orang yang berenang ke arah kapal. Ada orang yang membuang masa dengan hanya menunggu kapal itu tiba. Jadi, jangan tunggu lagi. Ayo, marilah bersama-sama kita belajar bahasa Arab.
Imtiaz Academy, pusat pengajian Al-Quran dan Bahasa Arab, menawarkan anda peluang untuk belajar Bahasa Arab secara dalam talian. Dalam kelas pengajian ini, anda akan dapat belajar kemahiran bertutur, kemahiran mendengar dan memahami teks, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Pelajar akan dilatih secara praktikal untuk menggunakan kemahiran tersebut. Keistimewaan program ini, di Pusat Imtiaz Academy, anda akan belajar dan dibimbing oleh guru pakar dan berpengalaman. Lebih daripada 25 orang tenaga pengajar dari Malaysia dan negara Arab akan membantu anda menguasai bahasa Arab dengan mudah. Anda dapat belajar secara individu atau kumpulan melalui kaedah kemahiran bertutur. Pelajar akan mendapat rakaman video bagi setiap sesi pengajian. Kadar bayaran yuran yang sangat rendah. Kurikulum pengajian. Kurikulum pengajian yang digunakan dalam program ini adalah kurikulum Manhaj At-Takallum. Apakah kelebihan kurikulum Manhaj At-Takallum? Buku At-Takallum ini disediakan khas untuk pelajar bukan berbahasa Arab. Buku ini telah digunakan di seluruh dunia, di mana lebih daripada 100 buah negara telah menggunakannya. Anda boleh mendengar pelajaran melalui buku audio dengan menggunakan QR Code. Laman web interaktif kami akan membantu anda ketika belajar sendiri selepas sesi pembelajaran dalam kelas, di mana anda dapat mengakses dengan pantas halaman atau bahagian yang anda cari. Anda dapat menulis catatan menggunakan pen dengan pelbagai warna. Anda juga boleh menjawab latihan-latihan dengan menggunakan aplikasi papan pintar. Anda kini boleh belajar bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, seterusnya mampu menghayati ayat Al-Quran dengan baik. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari laman web imtiazacademy.com.my atau hubungi kami di talian 011 1148 4657. Imtiaz Academy, Sdn Bhd. Doa supaya Allah turunkan hujan. Sebab apa? Sebab dah lama ni kemarau, tak ada air. Jadi kalau berterusan kemarau, maka akan haiwan-haiwan akan mati kebuluran dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi Nabi SAW keluar bersama dengan sahabat dalam keadaan ni, dalam keadaan baju yang lusuh, dalam keadaan asy'atha aghbara. Bukan kata nak pergi semayang istisqa, mandi dulu kemah-kemah pakai wangi-wangi baru pergi, tak. Dalam keadaan begitu, dalam keadaan susah payah itu, pergi ke padang pasir, berkumpul dan solat istisqa dan minta doa kepada Allah. Kenapa? Kerana dalam keadaan begitu, dalam keadaan kita susah, nampak sangat-sangat memerlukan pertolongan, jadi Allah akan terima. Okay, jadi orang ni berjalan jauh, asy'asa aghbara, rambut kusut masai, dalam keadaan susah. Okay, yamuddu yadayhi ila sama', dan dia angkat tangannya ke langit. Okey, disebut dalam hadis lain, kalaulah seseorang itu angkat tangan ke langit, okey, meminta, okey, maka Allah tidak akan menolak tangan orang yang meminta itu walaupun sedikit. Maksudnya kalau kata kita minta 100, paling kurang Allah bagilah berapa pun, 3 ke 4 ke 5 ke 10 ke 20 30. Maksudnya hajat kita akan ditunaikan walaupun sikit. Jadi orang ni angkat tangan, bersungguh minta doa, seperti mana Nabi SAW bila perang Badar. Okay. Sama juga dalam solat istisqa tadi, Nabi angkat tangan sehingga riwayat kata sehingga nampak putih di bawah ketiak Nabi SAW. Okay. Dalam perang Badar diangkat tangan sehingga jatuh seban Nabi SAW ke belakang. Sungguh tak angkat tangan? Sungguh angkat tangan, berdoa kepada Allah. Jadi Nabi kata kalaulah orang ni angkat tangan meminta kepada Allah, Allah tak akan biarkan tangannya tu kosong. Sekurang-kurangnya ada hajat yang Allah terima. Okey, bagus dah orang ni angkat tangan, yamuddu ilaihi sama'. Okey, kemudian dia kata ya rabbu ya rabbu ya rabbu.
Dia panggil Allah, ya Allah, itu ini, minta itu, minta ini, disebut nama Allah. Jadi dalam hadis yang lain juga menceritakan orang yang bila panggil Allah 4 kali, panggil ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu 4 kali, Allah akan sambut. Labbaika ya abdi. Ya wahai hamba-Ku, nak apa? Bagi tahu. Sal, mintalah, aku akan perkenankan. Jadi kalau kita berdoa, minta sebut nama Allah banyak kali. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal baca Allahumma, 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 ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi nak ceritanya, Nabi datangkan kisah ni, orang ni sepatutnya doa dia makbul. Perjalanan jauh dalam keadaan kusut masai, bersusah payah. Okey, tangan dia angkat ke langit, memohon sungguh-sungguh, sebut nama Allah, 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 Allah banyak kali. Jadi sepatutnya makbul tak doanya? Makbul. Tapi Nabi cerita kisah ni, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Okay, orang ni dah bersungguh-sungguh dah, tapi Nabi kata makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian yang dipakai itu pun haram. Wa ghuziya bil haram, orang bagi makanan kepada dia pun benda haram. Jadi Nabi kata fa anna yustajabu lahu. Macam manalah Allah Taala nak memakbulkan permintaan dia? Walaupun dia mempunyai sebab-sebab, syarat-syarat yang cukup untuk diterima permintaannya, doanya dimakbulkan, akan tetapi kerana perkara haram telah menghijab, telah menghalang daripada diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Sebab apa? Sebab bila perkara haram ada, kita termakan, kita buat benda haram dan sebagainya, benda itu memberi kesan kepada hati, memberi kesan kepada pahala kita, bahawa benda itu dia bercampur dengan baik dan buruk. Jadi kesan dia hati kita ni tidak benar-benar telus kepada Allah. Kadang-kadang kita buat bercampur dengan benda haram. Ada perasaan riak, ada perasaan tidak ikhlas, okey, perasaan puji, mengharapkan pujian. Jadi benda-benda inilah yang merosakkan hati seseorang. Okey, daripada apa? Berpunca daripada makan, akhirnya akan merosakkan amal mereka. Jadi sebab tu Nabi cerita benda halal haram mesti cerita tentang hati. Sebab apa? Sebab daripada hati itu akan menentukan syarat penerimaan sesuatu amalan dan doa-doa dan hajat-hajat. Sebab tu pernah sahabat Nabi SAW bila cerita saja tentang halal haram ni, jadi dia kata, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan aku di kalangan orang-orang yang diperkenankan doanya. Okey? Siapa? Sa'ad. Okey, sahabat Nabi SAW iaitu Sa'ad, dia minta supaya Nabi doa kepada Allah supaya dia termasuk di kalangan orang yang diterima doanya, diperkenankan hajat-hajatnya. Nabi kata, Nabi pesan satu saja. Okey. Ya Sa'adu, wahai Sa'ad, atib mat'amaka. Perelokkanlah makanan kamu. Takun mustajabad da'wah. Nescaya kamu akan menjadi orang yang diperkenankan permintaannya ataupun diperkenankan doa. Okay? Nampak? Jadi Nabi kata cara kita nak supaya amalan kita diterima, doa-doa kita diterima, perbaikilah makanan kita. Halal haram. Sebab perkara-perkara ini bila masuk saja dalam diri kita, okay, Nabi kata wallazi nafsi Muhammadin biyadihi. Nabi bersumpah, demi jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, la yakhziful laqmatal harama fi jawfihi. Kalau bila mana satu luqmah, satu ketul daging dicampakkan, satu ketul daging yang haram dicampakkan ke dalam perut seseorang, ma yataqabbalullahu minhu amalan. Allah Ta'ala tidak menerima amalan seseorang itu arba'ina yauman, 40 hari. Okey? Nampak? Disebabkan satu ketul daging yang haram masuk ke dalam perut kita, masuk dalam ni, Allah tak terima 40 hari. Jadi macam mana doa-doa kita nak terima? Macam mana amalan-amalan kita nak terima? Macam mana hati kita nak bersihkan balik? Lama tu. 40 hari baru nak baik balik. Nak diterima semula. Okay? Macam mana rahmat dan berkat nak datang jika kita makan makanan yang haram?
Jadi Nabi kata wa ayyuma 'abdun nabata lahmuhu min suhtin fannaru aula bihi, dan mana-mana hamba Allah yang mana dagingnya membesar, tumbuh daripada min suhtin, daripada perkara-perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka nerakalah lebih utama baginya. Nauzubillah min zalik. Okay? Macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak dapatkan rahmat Allah? Macam mana nak dapatkan keberkatan daripada Allah kalau kita makan makanan yang haram? Lebih-lebih lagi, bila kata membesar dengan perkara haram, bermakna dia selalu makan benda haram dan dia membesar dengan benda yang haram. Lagilah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fannaru aula bihi, maka nerakalah lebih utama baginya. Jadi begitulah. Okay? Benda yang halal itu jelas. Benda yang haram itu jelas. Benda yang jelas ni ikut halal, okey jelas, okay, makan benda yang halal, buat benda yang halal. Benda haram tinggalkan. Okey, tapi yang menjadi muskil adalah bila mana perkara itu syubhah. Sama ada syubhah tadi, 3 jenis tadi. Okey, yang paling susah sekali bila mana syubhah 50-50. 50 halal, 50 haram. Okay, yang ini pastikan kita mendapat dahulu penjelasan dan keterangan daripada ulama untuk kita tentukan yang mana halal, yang mana haram. Kalau kata tak dapat juga, tidak ada kata putus, okay, maka ambillah pendirian seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW, iaitulah sifat wara'. Tinggalkan sahaja benda yang syubhah. Tak rugi. Okay, dalam dunia ni yang Allah suruh kita buat ni benda yang halal. Benda yang haram Allah suruh tinggal. Benda yang syubhah ni kalau kita tak buat pun tak rugi. Okay? Sebab apa? Sebab benda tu syubhah. Maksudnya hukumnya tak jelas. Jadi kenapa kita nak juga buat? Mungkin kerana kita memikirkan kepentingan dunia, kepentingan yang lain yang menyebabkan kita sanggup buat benda syubhah itu. Tapi kalau kita fikirkan untuk agama kita, tentang maruah kita, nescaya kita akan sanggup tinggalkan perkara syubhah. Sebab itu Nabi bagi jaminan, orang yang tinggalkan syubhah pasti agamanya dan maruahnya terpelihara. Okay, jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh belajar pada sesi kita pada hari ini. Okay. Moga-moga kita dapat amalkan sedikit sebanyak daripada sunnah Nabi SAW, daripada apa yang Nabi ajar kepada kita. Benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas, maka buat perkara yang kita yakin. Okay. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggallah perkara yang kamu rasa ragu dan buatlah perkara yang kamu tidak ragu. Okay? Jelas. Jadi itulah apa yang baik itu datang daripada Allah SWT dan apa yang tidak baik datang daripada kelemahan diri. Moga-moga kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Moga-moga kita mendapat rahmat dan berkat daripada Allah SWT dalam usaha kita menambah ilmu, insya-Allah. Saya sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi insya-Allah.